Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billah al 'aliyyil 'azim. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Alhamdulillah, segala puji dan syukur terlebih dahulu kita rafa'kan kepada Allah Azza wa Jalla, Rabb al-Alamin, Tuhan sekalian alam kita. Di atas segala limpah karunia dan nikmat yang begitu banyak sekali Allah berikan kepada kita, kemudian sentiasalah kita curahkan selawat dan salam kita ke atas baginda besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa baraka wasallam. Alhamdulillah, seluruh ahli keluarga baginda, para sahabat ashabnya baginda, dan juga kepada sesiapa saja yang telah ikut jejak langkah baginda daripada dulu sehinggalah sampai ke pagi ini dan sampailah nanti tertegaknya hari kiamat insya-Allah. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama sekali ahlan wa sahlan wa marhaban bikum di atas pemusafiran yang jauh sekali sampai ke Malaysia, rumpun keluarga Indonesia dan Malaysia insya-Allah. Amin. Indonesianya di mana? Riau Dumai. Riau, masya-Allah, tabarakallah. Kalau Riau itu nak pergi ke Cirebon, Kuningan, jauh atau dekat? Jauh. Jauh sekali, masya-Allah. Pesawat. Oh, naik pesawat. Saya dulu menuntut di Cirebon, pesantren karantina. Menghafal Al-Quran 1 bulan 30 juz. Masya-Allah, tabarakallah. Ya. JKTL. Ya? JKTL. JKTL. Yayasan Karantina. Yayasan Karantina, ya benar ya, sekali. Betul. Alhamdulillah, maksudnya dalam pengetahuan lah. Ya. Alhamdulillah. Baik, jadi Allahumma salli ala Muhammad. Saya ucapkan semoga pemusafiran ini sentiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan senang sekali hati kami Murtada Dakwah Center Madat dapat bersilaturahmi, dapat bersua muka, dapat sharing dan kongsi ilmu pagi ini, mudah-mudahan insya-Allah. Aktiviti dan jadual hariannya macam mana? Pagi ini di sini, nanti kemana lagi? Ya. SPA Ian. Oh, Ian di sana. Penuh aktiviti hariannya hari ini? Masya-Allah, tabarakallah. Baik. Insya-Allah mudah-mudahan bermanfaat ya, insya-Allah. Baik. Saya kenalkan dulu diri saya. Allahumma salli ala Muhammad. Nama diberi Muhammad Ashraf Naim bin Haji Muhammad Yusuf. Saya tenaga pengajar Al-Quran Ma'had Integrasi Madat di sinilah. Allahumma salli ala Muhammad. Kami ada dalam 9 orang tenaga pelajar, membimbing hampir 40 ke 50 orang pelajar insya-Allah. Tak ramai cuma alhamdulillah, tapi kita jaga mereka dengan baik, mudah-mudahan yang keluar ada kualitinya insya-Allah. Okey, baik. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pagi ini saya diberikan amanah dan tugas untuk entertain, melayan tetamu istimewa yang jauh dari Indonesia. Mudah-mudahan apa yang saya kongsikan ini bermanfaat untuk kita. Jika ada kekhilafan dan kesilapan, mohon ditegur, kerana saya juga penuntut. Dan saya dapati infonya yang ada di depan-depan saya ni, masya-Allah, tabarakallah, orang-orang yang hebat dari pesantren, dari mengetuai kepala-kepala yang ada di sana. Maka mudah-mudahan tuan-tuan kita dapat sharing lah insya-Allah ya. Baik, apa yang saya dapat simpulkan di sini, sedikit pengajian yang saya kumpulkan daripada ustazuna ataupun para asatizah dan syekh-syekh kita yang ada di bumi Malaysia dan juga di bumi Indonesia. Itulah ingin saya berkongsikan dengan pembahasan tentang mentadabburi ayat-ayat suci Al-Quran. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati oleh Allah, penting sekali dalam hidup kita sebagai seorang Muslim, bila kita membaca ataupun menghafal ayat suci Al-Quran, kita harus memahami ayatnya. Kerana Allah Subhanahu wa taala berfirman, liyadabbaruna ayati. Betul kan? Iaitulah Al-Quran itu diturunkan untuk kita mentadabburi ayatnya. Afala yatadabbaruna Al-Quran. Allah sebutkan, apakah kalian tidak memahami dan tidak mentadabburi Al-Quran?
am ala qulubin aqfaluha, ataupun hati kalian sudah dikunci dan ditutup. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman lagi dengan atonasi yang sama, afala yatadabbaruna al-Quran walau kana min indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Kata Allah, apakah kalian tidak mentadabburi ataupun tidak cuba untuk memahami Al-Quran? Kalaulah bukan Al-Quran itu datang daripada Allah, lawajadu fihi ikhtilafan katsira, kata Allah, nescaya kalian akan dapati banyak perselisihan di dalamnya. Maka apa yang saya sempat kongsikan daripada guru-guru kita, Al-Quran dengan kita, tuan-tuan, dia ada 3 level. Ada 3 level, 3 peringkat. Kita semua ada Al-Quran digital ataupun fizikal yang berbentuk buku, kan. Dengan kita dengan Al-Quran ada 3 level, tak boleh lari. Yang pertama, kata guru kita, level yang pertama kita dengan Al-Quran namanya qiraah, iaitulah membaca. Dan saya yakin semua yang ada di depan ini sudah pun baca dan khatam Al-Quran. Maksudnya kita sudah berada pada level yang pertama dengan Al-Quran, iaitulah qiraah. Kemudian level Al-Quran yang kedua, setelah kita sudah baca Al-Quran, kita kena upgrade level kita dengan Al-Quran yang kita baca itu, iaitulah namanya tadabbur. Memahami pula Al-Quran itu, tuan-tuan. Kita sudah baca saja belum cukup, maka kita kena tadabbur, kena memahami ayat-ayatnya. Itu level yang kedua. Lalu level yang ketiga, inilah yang paling tinggi sekali makamnya. Bukan semua orang mampu capai. Malah saya sendiri pun belum lagi. Tapi insya-Allah kita berusaha untuk pergi ke arahnya. Yang pertama qiraah, membaca. Yang kedua tadabbur, cuba untuk memahami. Dan yang ketiga al-amalu bih, kita nak beramal dengan Al-Quran yang kita baca, Al-Quran yang kita faham. Masya-Allah, tabarakallah. Al-Quran yang kita baca dan kita faham itu diamalkan dalam bentuk 2 benda, kata ulama. Yang pertama, kita beramal dari sudut aqidah atau ketauhidan kita. Dan yang kedua, kita amalkan dari sudut amalan sehari-harian kita dalam kehidupan. Bermula kita bangun daripada tidur sampailah nanti kita nak tidur semula, semuanya banyak benda yang diajarkan di dalam Al-Quran yang boleh kita amalkan. Maka tuan-tuan yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, guru kita membesar lagi, Al-Quran itu mula-mula kita baca, lalu kita lancarkan bacaan, ditahsinkan dia, dicantikkan dia, belajarkan pula ilmu tajwid, maka dibaca, ditolak menjadi imam. InsyaAllah kita dapat baca dengan baik. Itu baru level yang pertama. Maka level yang kedua, apabila kita bacanya dengan baik, tahsinnya sudah baik, maka kita kena cuba fahami apa mesej yang Allah ingin sampaikan kepada kita. Kerana dalam Al-Quran itu dia ada ayat berbentuk hukum, ada ayat berbentuk penceritaan, kan. Allah nak suruh kita faham tentang apa yang Allah turunkan. Masya-Allah, tabarakallah. Baik, tuan-tuan, kalau kita tengok tujuan utama Al-Quran itu diturunkan kepada kita adalah untuk apa? Liyadabbaruna ayati, untuk kita tadabburi, untuk kita memahaminya. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi ada satu kata-kata ulama yang saya petik agar menjadi manfaat untuk kita. Seorang ulama yang hebat, tuan-tuan mesti kenal, namanya Fudail bin Iyad rahimahullahu taala. Dia kata tentang kehebatan Al-Quran, siapa yang baca dan faham. Dia kata unzilal Quran liyu'mala bih fattakhazun nas qira'atahu amal. Dia kata Allahumma salli ala Muhammad, Al-Quran itu diturunkan untuk diamalkan dalam kehidupan. Fattakhazun nas, namun hari ini ramai manusia yang mengambil Al-Quran itu qira'atahu amal, bacaan dia yang dijadikan amalan. Maka ini sedikit salah. Walaupun tidak berdosa, menjadikan bacaan amalan itu bagus, tetapi yang utamanya Al-Quran itu diturunkan untuk kita amalkan dalam kehidupan, bukan hanya sekadar dibaca. Dia berlaku sedikit kesalahfahaman yang hari ini kita kena perbetul insya-Allah. Jadi membaca Al-Quran sudah bagus,
Benar, itu sudah bagus. Baca, teruskan membaca. Tetapi membaca Al-Quran baru duduk pada level yang pertama. Kita harus pergi ke level yang kedua. Cuba untuk memahami Al-Quran pula. Bila kita faham Al-Quran, barulah kita tahu bagaimana cara untuk mengamalkannya. Jadi tuan-tuan, orang yang baca Al-Quran, orang yang faham Al-Quran, dia akan sentiasa rasa semangat dan bersemangat dan termotivasi untuk terus beramal dengan Al-Quran kerana dia sudah faham, insya-Allah. Atas bantuan guru-gurunya lah, insya-Allah. Jangan cuba untuk faham sendiri, takut nanti syaitan jadi guru kita, kan? Sebab Al-Quran itu kalau kita baca maknanya secara zahir, insya-Allah tak ada masalah. Tetapi kalau kita cuba untuk tafsirnya, itu lebih mendalam, betul? Hanya tok guru kita, orang-orang yang alim yang mampu membahasnya, hujahnya secara lumat, maka kita kena menadah, kena dobit dengan tok guru kita, insya-Allah. Allahumma salli ala Muhammad. Tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah, insya-Allah, fenomena yang pelik berlaku hari ini, mohon maaf tapi saya perlu kongsikan kerana berlaku juga di Malaysia. Kalau di Indonesia, wallahualam, saya baru sekali sampai di sana, jadi saya tidak berdapat tahu bi'ahnya macam mana, situasi dan keadaannya macam mana. Tapi di Malaysia, sedihnya terpaksa saya mengatakan fenomena pelik yang berlaku hari ini, iaitulah ramai orang hari ini dah mula untuk membaca dan menghafal Al-Quran. Bagus, ini kita puji. Tetapi yang salahnya, dia hanya membaca dan hafal tanpa dilihat maknanya, tanpa dia faham apa sahaja isi kandungan yang Allah cuba nak sampaikan itu. Maka ini rugi. Baca sudah dapat pahala, tetapi kalau tidak faham, rugi. Allahumma salli ala Muhammad. Maka ada seorang lagi ulama yang hebat bernama Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, menyebutkan tentang orang yang bertadabbur dengan Al-Quran, kehebatannya. Kata Ibnu Qayyim, Allahumma salli ala Muhammad, qira'atu ayatan, siapa-siapa saja yang membaca satu ayat sahaja daripada Al-Quran, bitafakkurin, bitafahumin, bitadabburin, satu ayat saja dia baca, dia cuba untuk mencari pemahaman, nak bagi faham dengan dia bertadabbur, bitafakkurin, bitadabburin, bitafahumin, untuk mencari pemahaman, khairum min qiraati khatmah, lebih baik daripada seseorang yang baca khatam 30 juzuk Al-Quran bi ghairi tadabbur, tanpa faham. Masya-Allah, tabarakallah. Ayat ini begitu besar sekali untuk diri saya. Sebab sebelum ini saya pun baca Al-Quran laju, tanpa faham, tanpa tengok makna. Tapi bila jumpa kata-kata hikmah ini, katanya siapa-siapa yang baca walaupun hanya satu ayat, tetapi dia cuba dan berusaha untuk mencari pemahaman daripada ayat satu yang dia bacakan itu, dia cuba cari makna, cuba cari faham, lebih baik daripada seseorang yang langsung khatam 30 juzuk Al-Quran tetapi apa pun tidak faham. Masya Allah, tabarakallah. Lalu dia berikan jawapan, kenapa dengan membaca satu ayat saja, dengan kita cuba dan berusaha mencari pemahamannya lebih bermanfaat. Katanya yang pertama, anfa'ulil qalb, dia memberikan manfaat kepada hati kita. Kerana bila kita faham sesuatu, kita akan rasa terdorong dan termotivasi dan semangat untuk lebih mengetahui. Yang kedua katanya, wa ad'ilil husulil iman, dia akan mendorong kita untuk mendapatkan keimanan yang benar. Dan yang ketiga, ini yang paling menarik tuan-tuan, yang membaca Al-Quran berusaha mencari pemahaman, dia akan dapat wazuqil halawatil Quran, dia akan rasa kemanisan dalam membaca Al-Quran. Dia berbeza. Kalau orang baca tak faham, dengan orang tu baca dia faham. Yang baca tak faham, mungkin satu halaman, dua halaman dia sudah penat, dia sudah capek, tak mau teruskan lagi. Tetapi langsung kalau dia baca dia faham, dia baca dia faham, dia baca dia faham, dia jadi manis dan seronok. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi cubalah kita untuk mentadabburi ayat-ayat suci Al-Quran, insya-Allah. Jadi tuan-tuan, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Saya ingin sentuh, bila kita sudah membaca Al-Quran dan kita cuba cari pemahaman yang baik, maka saya nak sentuh satu surah yang amat penting yang perlu kita kuasai hari ini.
Dan surah ini banyak sekali periwayatan dan hadis yang baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebutkan di dalam hadis. Al-Quran ada 114 surah. Daripada 114 surah ni tuan-tuan, ada satu surah yang ulama kata hari ini umat di akhir zaman perlu memberi perhatian khusus kepada surah ini. Paling kurang dibaca setiap hari. Kalau lagi banyak dia baca, lagi bermanfaat untuk dirinya. Apatah lagi kalau dia hafal, duduk di dalam dada, umpama mushaf yang berjalan di atas muka bumi. Itulah surah Al-Mulk. Kan setelah sekian banyak kelebihan dan manfaat hadis yang kita tahu daripada surah Al-Mulk ini, di antaranya tuan-tuan, Nabi sebut dalam sebuah hadis, suratul Tabarak hiyal mani'ah hiyal munjiyah tunjihi min azabil qabr. Kan kita tahu Nabi sebut surah Al-Mulk, tabarakallazi biyadihil mulk, itu adalah hiyal mani'ah wal munjiyah. Dialah penyelamat dan juga penghalang. Dua sekali, penyelamat dan penghalang. Dia menjadi penyelamat untuk apa dan penghalangnya untuk apa? Tunjihi min azabil qabr, menghalang tuan yang selalu membaca dan menjaganya daripada terkena azab di alam barzah dalam kuburan. Maka ini kita sudah tahu, setiap sekian banyak pengajian yang kita mengaji, kita tahu surah Al-Mulk akan menjaga kita di alam barzah. Namun tuan-tuan, hanya berakhir di alam barzah sajakah? Tuan-tuan, di sana ada satu lagi hadis yang darjatnya hasan. Iaitulah Nabi sebut bukan hanya sekadar surah Al-Mulk menjadi penyelamat dan penghalang di dalam kubur sahaja. Malah kalau tuannya itu bangkit duduk di padang mahsyar nanti, surah Al-Mulk juga akan datang membela tuannya dengan hadis dan matanya yang berbunyi, masya-Allah tabarakallah. Nabi sebut, inna suratan min kitabillah, ada satu surah daripada kitabnya Allah itu, ma hiya illa 30 ayat, surahnya tidak panjang, hanya ada 30 ayat sahaja. Syafa'at li rajulin, ternyata surah ini boleh memberi bantuan dan syafaat kepada tuan yang membacanya, hatta akhrajathu minan nar. Ini besar, sehingga surah itu mampu mengeluarkan tuannya daripada nerakanya Allah. Wa adkhalathul jannah, Nabi sebut, dan memasukkan tuannya itu di dalam syurga. Lalu di hujungnya Nabi kata, wa hiya suratut tabarak, itulah surah Al-Mulk, tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Masya-Allah tabarakallah. Tuan-tuan, surah Al-Mulk bukan hanya bermanfaat di alam barzakh, malah bermanfaat di padang mahsyar nanti. Maka cubalah kita jika ada waktu lapang, hafalkannya, ingatkan terus dalam dada kita. Dimanapun kita berada, ulang-ulanglah selalu. Mudah-mudahan kita dapat memberikan perhatian khusus kepada surah Al-Mulk, dan begitu juga surah-surah yang lain yang ada di dalam Al-Quran. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tuan, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sikit lagi. Hari ini Ustaz Yaakob mai tak belakang? Ustaz Yusra, Ustaz Yaakob Yusra, dia ada urusan nanti di KL. Kalau dia sempat dia akan datang ni insya-Allah. Kalau tak sempat mohon maaf lah. Nanti tak apalah, ziarahlah sekadar tempat-tempat yang ada di sini. Kita ada masjid di sana, kita ada rumah kucing, kita ada bermacam bagai-bagai lagi lah tempat yang ada di sini insya-Allah. Bukan hanya sekadar pesantren. Kalau di Malaysia kita panggil ma'had tafiz, pondok kan. Kalau di Indonesia pesantren. Kita ada pelajar hampir 40 orang nanti insya-Allah. Sekarang mereka berada dalam halaqah Al-Quran. Menghafal Al-Quran menggunakan teknik ziyadah. Tahu kan? Teknik ziyadah. Tidak pakai sabki manzil. Teknik ziyadah ni dia cepat. Cuma dari sudut ingatannya untuk mutqin, murajaahnya sedikit perlu bermujahadah. Begitulah kalau dari sudut kita punya ma'ad. Baik tuan-tuan, saya sambung sedikit lagi untuk Allahumma salli ala Muhammad. Surah Al-Mulk, saya cuba baca ayat yang pertama. Lepas tu kita tengok makna, kemudian kita tutup insya-Allah. Saya pun jadi malu, segan dan takut untuk bercakap di hadapan guru-guru yang hebat ni. Takut tercakap banyak salah daripada yang betul. Masya-Allah tabarakallah. Baik, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kita tengok ayat yang pertama, surah Al-Mulk. Bismillahirrahmanirrahim.
Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Makna secara zahir, ini makna secara ringkas. Tabarak, maha suci Allah yang maha berkah. Alladzi biyadihil mulk, yang di tangan Allah itulah segala kerajaan. Al-mulk, al-muluk kerajaan-kerajaan, al-mulk kerajaan saja kan. Okey. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dialah Allah yang maha kuasa di atas segala sesuatu. Nampak tuan-tuan, bila kita baca ayat Al-Quran, langsung dilihat pada maknanya, insya-Allah pemahaman yang baik kita akan dapat. Belum mendalam lagi, belum tafsirnya lagi, secara zahirnya dulu sahaja. Allahumma salli ala Muhammad. Baik, tabarak, maha berkatnya Allah, iaitulah dengan makna ta'azim. Ta'azim kan, kita mengagungkan, membesarkan Allah. Iaitulah tabarak datang daripada perkataan al-barakah. Apakah makna barakah? Kasura khairuh, kebaikan yang bercambah-cambah banyak, kebaikan yang bercabang-cabang banyaknya, maka itu disebutkan barakah. Dan disebutkan tabarak, Allah maha berkah, iaitulah kebaikan dan keberkahan yang ada pada Allah itu tidak habis-habis, infinity, sentiasa bertambah-tambah. Maka bila Allah ada banyak keberkahan, Allah boleh berikan keberkahan yang ada pada Allah itu kepada siapapun yang Allah suka. Contoh, Allah lah yang menentukan sesuatu itu berkat ataupun tidak. Allah lah wahibul barakah, dijadikan sebahagian daripada hamba-hambanya berkah. Ada sebahagian kita yang berkah, ada yang kurang berkah, ada yang langsung tidak berkah. Allah lah yang memberikannya. Kemudian dijadikan sebahagian makanan dan minuman yang kita makan, minum atas muka bumi ini berkah. Contoh macam buah kurma ajwa, itu berkah. Ada yang disebut buah kurma ajwa itu datang langsung daripada syurga, betul, diturunkan ke dunia. Allahu a'lam. Kemudian dijadikan tempat berkah. Tuan-tuan, di manakah tempat yang berkah? Atas muka bumi ini tempat nombor 1 paling berkah, Masjidil Haram dekat Mekah. Yang kedua, Madinatul Munawwarah, nombor 2 berkah. Yang ketiga, Masjidil Aqsa di Baitul Maqdis. 3 tempat ini yang paling berkah. Maka kalau kita ada duit banyak, jangan langsung pergi ke New Zealand, jangan langsung pergi ke England. Kita pergi dulu tempat-tempat yang barakah ini. Doanya cepat dan dimustajabkan. Tanahnya haram, lain dengan tempat kita. Habis dekat tempat kita ni ustaz, ada tempat yang berkat? Ada. Majlis ilmu, rumahnya Allah, baitun min buyutillah, masjid, surau, musalla. Itulah tempat-tempat yang barakah insya-Allah. Kemudian Allah juga menjadikan sebahagian masa dan waktu itu berkah. Bilakah masa dan waktu itu berkah? Antaranya, Allahumma salli ala Muhammad, 2/3 malam sedang semua manusia sedap tidur di atas pembaringan, benar? Sedap dia tidur di atas pembaringan. Namun kalau ada hamba yang mampu bangun berqiyamul lail, itulah kemuncak perhambaan seorang hamba kepada Tuannya Allah. Bukan senang nak buat tuan-tuan berqiyamul lail, tapi kalau dia mampu buat membangun, itu waktu yang berkah untuk dia. Apalagi waktu yang berkah dalam bulan Ramadan, malam Lailatul Qadar, 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Macam-macam lah nanti kita boleh tengok dalam pandangan-pandangan yang disampaikan oleh ulama-ulama muktabar kita. Malah ada yang disebutkan dalam hadis insya-Allah. Maka ini semua keberkahan yang Allah berikan kepada hamba-hambanya. Itu baru tabarak, Allah maha berkah. Langsung disebutkan lagi allazi biyadihil mulk. Ini kena pemahaman yang lain, sebab ada pemahaman yang lain daripada kita. Pemahaman yang mengatakan Allah itu duduk di langit, Allah berada di atas arasy. Allah, betul Allah ada di atas arasy. Allah ada 2 tangan. Yang tangan Allah itu, dia mengatakan Allah ada 2 tangan terus. Dengan tangan Allah itu langsung Allah menciptakan Nabi Adam dan 4 benda yang lain. Maka kita ahli sunnah wal jamaah tidak memegang Allah langsung ada 2 tangan. Yang disebutkan di sini allazi biyadihil mulk, kekuasaan Allah, kan? Keesaan, kudrahnya Allah. Itu yang kami peganglah. Kalau yang tuan-tuan pegang, Allahu a'lam, mungkin sama insya-Allah. Alhamdulillah. Sebab kita takut ada fahaman yang selain daripada kita. Mujassimah yang menjisimkan Allah. Mentakwilkan. Ya betul. Masya-Allah, tabarakallah. Jadi biyadihil mulk, di tangan Allah lah kerajaan. Al-mulk artinya kerajaan mana? Bukan hanya kerajaan dunia, malah kerajaan langit
dan kerajaan, seluruh kerajaan yang ada di seluruh alam semesta cakrawala ini. Masya Allah, tabarakallah. Baik, kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu dalam kitabnya disebutkan biyadihil mulk, di tangannya Allah itu apakah maksudnya? Yu'izzu man yasha, iaitulah Allah lah yang akan memuliakan siapa yang Allah kehendaki, wa yuzillu man yasha, dan Allah juga akan menghinakan sesiapa yang Allah hendaki, wa yuhyi wa yumit, memaksudkan kerajaan ataupun kekuasaan Allah ini Allah lah yang menghidupkan, Allah lah yang mematikan. Allahumma shalli ala Muhammad. Wa yughni wa yukfir, Allah lah yang memberikan kekayaan, Allah juga lah yang memberikan kefakiran kepada seseorang. Dan wa yu'ti wa yumna, Allah lah yang memberikan sesuatu, Allah juga yang mencegahi dan menghalang sesuatu. Subhanallah. Inilah makna ringkas daripada allazi biyadihil mulk, daripada awal surah Al-Mulk. Allah lah yang mengatur segala sesuatu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ada disebutkan lagi la mu'aqqiba li hukmin. Tuan-tuan, bila Allah menentukan sesuatu, la mu'aqqiba li hukmin, tidak ada satu pun yang mampu bangkang, yang mampu protes akan apa sahaja keputusan Allah. Ya, kita benar faham begini. Kalau Allah ingin berikan kekuasaan kepada seseorang, meskipun satu dunia cuba protes dan menghalanginya, tetap Allah akan berikan kekuasaan kepadanya dan dia akan dapat. Dan ketika Allah ingin pula menarik kekuasaan itu daripada seseorang, walaupun satu dunia bersolidariti untuknya, cuba menghalangnya, maka sudah pasti tidak akan dapat, kerana Allah lah yang maha menentukan segala sesuatu. Dan akhir ayatnya, wa huwa ala kulli syai'in qadir, ini secara langsung dan jelas disebutkan, dan dialah Allah yang maha kuasa di atas segala sesuatu. Dengan makna yang ringkas, Allah lah yang menciptakan langit, bumi, alam semesta, laut, sungai, gunung, ganang, lautan, daratan, semua malam siang Allah ciptakan. Maka Allah lah yang berhak mengatur setiap penciptaannya, dan Allah juga tidak memerlukan dan Allah tidak berhajat kepada kita dalam membantu pengaturannya Allah. Makna secara ringkasnya begitulah para ustaz sekalian ya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Baik, sedikit lagi boleh, 5 minit lagi. Saya pun sudah ketandusan idea mau cakap apa lagi di depan para ustaz ini, Masya Allah. Sepatutnya nanti saya jemput seorang atau 2 orang cuba bercakap pula. Kami pun ingin tahu daripada mana, daripada pesantren apa, tujuannya ke Malaysia untuk apa. Boleh ya? Baik. Sama-sama sharing dan kongsi ilmu, insya-Allah. Akhir kalam, insya-Allah, yang ingin saya tekankan di sini, khusus saya suluh diri saya terlebih dahulu pada ayat yang kedua surah Al-Mulk. Di sinilah yang paling menariknya. Ya, Masya Allah, tabarakallah. Allazi khalaqal mauta wal hayah, Allah lah yang menciptakan kematian dan kehidupan. Maksudnya kematian dan kehidupan itu sama-sama makhluk Allah. Hujungnya lagi menarik, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Di sinilah yang menentukan siapanya kita. Allah ciptakan kematian dan kehidupan untuk apa? Untuk menguji kalian semua. Siapakah di antara kalian semua yang paling terbaik amalnya? Allah tidak sebut aksar ataupun kasura amal. Allah tak sebut siapa yang paling banyak buat amal, tetapi Allah sebut siapa yang paling terbaik amalnya. Allah bicara tentang kualiti, bukan kuantiti. Namun bolehkah kalau kita nak buat amal banyak? Tak ada masalah, silakan, asalkan benda tak ada larangan. Kan? Kita pun ada bid'ah hasanah. Ini pun satu lagi pahaman yang ada juga para ustaz kita yang berbeza-beza pendapat. Katanya tidak ada kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Masya-Allah, tabarakallah. Langsung menghukumkan begitu tak sedaplah kan. Kita nak harmoni sahaja. Tidak begitu. Ada benda yang Nabi tidak buat, langsung kita boleh buat. Yang pertama, asalkan benda itu tidak ada larangan khusus. Dan yang kedua, jika benda itu bermanfaat kepada masyarakat dan ummah, insya-Allah boleh. Kami di sini banyak mengikuti Buya Yahya, kemudian banyak mengikuti Ustaz Abdul Somad, Buya Ar-Razi Hashim, kan? Banyaklah begitu, insya-Allah.
Adakah benar apa yang ikutan kami di sini? Alhamdulillah, Masya Allah, tabarakallah. Kita seadiran insyaAllah. Baik, begitu sikit lagi tuan-tuan. Allahumma salli ala Muhammad. Saya cuba lajukan. Untuk yang disebutkan liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, maka lihatlah benar-benar di sini Allah menciptakan kehidupan dan kematian, lalu Allah menjalankan roda kehidupan di atas muka bumi ini untuk apa? Untuk Allah uji kita. Siapakah di antara kita yang paling terbaik amalnya? Penting di sini tuan-tuan, Allah tidak sebut aksaru amala, amal yang paling banyak, tetapi Allah sebut ahsanu amala, yang paling terbaik. Maka peringatan untuk diri saya dan kita semua yang mendengar, kita jangan terpedaya dengan kuantiti amal yang banyak, tetapi jika tidak ada kualiti, maka takut nanti kita menjadi manusia yang sia-sia. Allahumma salli ala Muhammad. Saya ingin kongsikan beberapa pendapat alim ulama yang mu'tabar tentang apakah amalan yang berkualiti yang boleh kita buat. Tuan-tuan, kita cuba amal insya-Allah. Baik, antaranya saya cuba bacakan di sini. Yang disebutkan dengan amalan yang paling berkualiti adalah orang yang paling banyak ingat kematian. Masya-Allah, tabarakallah. Satu hari ditanyakan kepada Nabi, "Ya Rasulullah, siapakah orang-orang yang bijak, cerdik dan pandai? Manil akyas?" Nabi tanya, para sahabat tanya. Maka Nabi pun jawab, "Aksaruhum lil mauti zikra." Nabi kata mereka adalah orang yang paling banyak ingat mati. Jadi kita harus selalulah ingat mati. Mudah-mudahan kita bila selalu ingat mati ini, kita akan cari benda-benda yang baik untuk kita amalkan dalam kehidupan kita. Lalu Nabi sambung lagi, wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dada, dan orang yang paling banyak mempersiapkan dirinya untuk bertemu dengan kematian. Ulaikal akyas, mereka itulah orang-orang yang bijak, cerdik dan pandai. Seakannya saya belum termasuk lagi golongan ini tuan-tuan. Masya-Allah, saya terlalu terpesona dan tenggelam dengan dunia. Mungkin tuan-tuan termasuk selalu ingat mati insya-Allah. Kemudian yang kedua, kata ulama, Imam Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala berkata, siapakah orang-orang yang amalannya paling berkualiti? Ayyukum azhadud dunya wa atrakulaha, ataupun wa atrakulaha. Wa atrakulaha ni dia meninggalkannya, iaitulah orang-orang yang paling banyak ataupun paling sikit ingat dunia. Dia paling menjauhi dunia. Itu dia, masya-Allah, tabarakallah. Ini adalah amalan-amalan orang yang berkualiti, kata Imam Hasan Al-Basri. Yang paling berkualiti amalannya adalah orang yang paling meninggalkan dunia, yang paling menjauhi dunia. Maka saya lagi sekali jauh sekali daripada sifat ini. Ini adalah orang-orang yang hebat ni, masya-Allah, tabarakallah. Dunia dia tidak kejar, dunia dia tidak ligan, dunia hanya diletakkan di tangan, tetapi di hatinya adalah akhirat insya-Allah. Kemudian pendapat yang ketiga, lagi sekali Imam Fudail bin Iyad rahimahullah ta'ala, di antara amalan berkualiti yang paling terbaik, kata Fudail bin Iyad, akhlasuhu wa aswabuhu. Ini insya-Allah tuan-tuan kita boleh ni, iaitulah orang yang paling ikhlas dan yang paling mengikut sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, ikhlas insya-Allah kita boleh, dan selalulah kita ikut sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak sekali sunnah Nabi kita kan dalam kitab 1001 sunnah Nabi, masya-Allah, tabarakallah. Jadi ingatan kembali bahawasanya kita jangan terpedaya dengan kuantiti amal yang banyak saja, namun perhatikanlah juga kualiti amal yang kita buat dalam kehidupan kita. Allahumma salli ala Muhammad. Akhir kalam saya tutup dengan satu kisah benar yang diriwayatkan, diceritakan. Ada seorang sahabat Nabi yang beliau ini mempunyai kualiti amal yang begitu luar biasa dalam hidupnya, sehingga Nabi sebut dalam hadis, masya-Allah, tabarakallah, bernama Sa'ad bin Mu'az radhiyallahu taala anhu. Kata Nabi, Sa'ad bin Mu'az ini tuan-tuan, dia hanya sempat duduk di dalam Islam hanya sekitar 7 atau 8 tahun sahaja. Bukan dia budak-budak, dia sudah dewasa, tetapi dia sempat masuk Islam sekejap sahaja masanya. Iaitulah Sa'ad bin Mu'az
masuk ke dalam Islam kira-kira 2 tahun sebelum hijrah. Lalu dia meninggal dunia dan wafat 5 hijrah. Maka ditolak tambah hanya sekitar 7-8 tahun saja Sa'ad bin Mu'az sempat berada di dalam Islam. Akan tetapi kualiti amal dan iman yang ada pada Sa'ad bin Mu'az begitu luar biasa sekali sehingga Nabi mengatakan, ihtizal arsyu limauti Sa'ad bin Mu'az. Waktu Sa'ad bin Mu'az meninggal dunia, wafat, maka arasy Allah bergegar dan bergetar. Masya Allah, tabarakallah. Kenapa waktu Sa'ad bin Mu'az meninggal dunia dan wafat arasy Allah sampai bergegar? Artinya tuan-tuan, 7 tahun sahaja yang Sa'ad bin Mu'az radhiyallahu ta'ala anhu sempat duduk di dalam Islam, maka dipenuhi dengan aktiviti-aktiviti yang berkualiti yang dia sendiri jaga. Antaranya membaca dan menghafal Al-Quran, langsung dia faham dan diamalkannya. Masya Allah, tabarakallah. Maka tuan-tuan, untuk diri saya dan kita semua yang mendengar, mungkin hari ini kita sudah berada dalam Islam puluhan tahun. Puluhan tahun kita sudah berada dalam Islam, mengaji dari kecil tentang Islam. Tapi apakah ketika kita meninggal dunia arasy Allah akan bergegar? Belum tentu. Mudah-mudahan insya-Allah. Paling kurang insya-Allah kita carilah amal-amal yang berkualiti dalam hidup kita. Antaranya apa? Dengan Al-Quran kita jaga, kita baca, kita cuba mentadaburi dan faham, lalu kita amalkan dalam kehidupan kita, dan insya-Allah kita akan mendapat keimanan yang benar sekali insya-Allah. Jadi Allahumma salli ala Muhammad. Satu lagi kisah. Saya banyak suka kisah. Ini sekejap saja, dalam seminit saja. Satu lagi kisah yang popular. Ada seorang wanita tuan-tuan daripada Juhainah. Kan kisah masyhur ni, semua orang tahu. Wanita ini dia berzina. Lalu dia rasa bersalah dengan dosa besar yang dia buat. Dia langsung pergi mengadu dekat Nabi. Ya Rasulullah, saya sudah berzina. Dia mengaku di depan Nabi, berani perempuan ini mengaku. Langsung disabitkan hukuman kerana dia seorang wanita yang sudah berkahwin. Muhsanah, bukan ghairi muhsanah. Kalau ghairi muhsanah kena sebat 100 kali kan. Ini sudah berkahwin lalu berzina. Dia berani, dia pergi mengaku depan Nabi, berikrar depan Nabi, maka sabit kesalahan, dijatuhkan hukuman rajam sampai mati. Tetapi hukuman tersebut tidak dilaksanakan secara terus. Nabi suruh perempuan tu balik rumah dulu, selesaikan kandungan. Dia sedang mengandung. Maka perempuan itu sudah bertaubat kepada Allah. Setelah dia mengandung, dia datang kepada Nabi untuk dijalankan hukuman. Nabi suruh balik. Nabi kata, susukan dulu bayi ini. Dia balik, susukan bayi itu sehinggalah bayi itu dilihat boleh makan roti, putih susu, hampir umur 2 tahun dah budak tu. Maka datang sembali wanita ini untuk dilaksanakan hukuman. Waktu nak dilaksanakan hukuman tu, Masya Allah, tabarakallah, ada beberapa orang sahabat Nabi melontarkan kata-kata kesat kepada wanita ini sebab dia buat dosa besar, berzina. Maki dia wanita ini, para sahabat Nabi. Maka Nabi lihat benda tu, Nabi tak suka. Nabi pergi ke depan, Nabi bagi satu kedudukan istimewa dekat wanita ni. Nabi kata, laqad stabat taubatan, sesungguhnya wanita ini sudah bertaubat nasuha kepada Allah dengan taubat yang benar. Lau qusimat taubatuha ala 70 min ahli al-Madinah lama wasi'athu. Kalaulah taubat wanita yang seorang ini diambil dan ingin dibagikan kepada 70 orang ahli Madinah yang ada pada ketika itu, iaitulah para sahabat Nabi yang lain, lama wasi'athu, ternyata taubat wanita yang seorang ini lebih berat, lebih luas diterima oleh Allah. Masya Allah, tabarakallah. Begitulah Nabi berikan kedudukan yang istimewa kepada wanita ini. Walaupun awal kehidupannya digerhanakan dengan kegelapan yang besar, dosanya besar, tetapi setelah dia bertaubat kepada Allah dengan satu saja taubat yang berkualiti, wanita ini pergi bertemu dengan Allah, memintas dan memotong orang-orang yang kaki-kaki masjid. Orang yang kaki-kaki taat kepada Allah, perempuan ini potong duduk depan sekali kerana sudah bersih dia. Sehingga kan waktu perempuan ini sudah mati,
dihukum rejam Sayyidina Umar. Itu sahabat Nabi yang Masya Allah hebat sekali imannya. Kata kepada Nabi, ya Rasulullah, tusalli alaiha, engkau mensolatinya ya Rasulullah, faqad zanat, sedangkan dia berzina. Sayyidina Umar tanya Nabi begitu, takkan solat kepada dia buat dosa besar. Tuan, Nabi sebut apa? Masya-Allah tabarakallah. Nabi bagi kehidupan istimewa. Wa hal wajadta taubatan afdal min an jadat bi nafsiha lillahi ta'ala. Apakah engkau mampu dapatkan satu sahaja taubat yang lebih berkualiti, yang lebih afdal daripada seorang wanita yang siap menyerahkan dirinya untuk dibunuh kerana Allah? Maka itulah tuan-tuan, kita ambil pengejaran dan pendoman. Apa benda pun yang kita buat atas muka bumi ini, biarlah perbuatan itu kita tahu apa manfaatnya untuk diri kita. Yang kita khawatir dan bimbang, kita melakukan kebaikan tetapi kita tidak tahu apa natijahnya. Paling kurang kita buat benda, kita tahu insya-Allah itulah sumber kualiti yang akan terhasil dalam diri kita, yang menjadikan ia saham akhirat yang baik untuk diri kita insya-Allah. Saya rasa cukup sekadar itu. Mohon ampun dan maaf sekiranya terkasar bahasa, tersalah cakap. Mudah-mudahan apa yang baik datang daripada Allah, yang kurang daripada diri saya sendiri. Tetapi kedua-dua itu Allah lah yang menggerakkan hati-hati kita. Salam kenalan lagi sekali. InsyaAllah moga terjalin silaturahmi, mahabbah fillah insyaAllah. Saya tutup dengan kafaratul majlis dan juga tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Amin. Tuan, jika ada apa-apa kemusykilan ataupun pertanyaan tentang tempat ini, nanti saya serahkan kepada staf kita di belakang insya-Allah. Saya ingin masuk semula ke halaqah, anak-anak murid sedang mau store hafalan. Masya-Allah tabarakallah. Tapi tuan-tuan, bolehkah izinkan saya untuk dengar sedikit 1-2 kalam daripada wakil, Allahumma salli ala Muhammad, wakil rombongan kita. Dipersilakan tuan insya-Allah.